Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati lagi saya kasihi pengelola atau pengurusan seminar Profesor Madya, Doktor, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, hari ini saya diberikan peluang untuk membentangkan satu kertas kerja yang bertajuk pengurusan institusi masjid di negeri Kedah ketika pandemik COVID-19. Saya harap insya-Allah pembentangan kertas kerja ini akan memberikan input tambahan kepada sidang ahli seminar sekalian untuk mengetahui dengan lebih jelas apa yang telah diuruskan dan apa yang telah berlaku sewaktu menguruskan perjalanan dalam PKP ataupun melaksanakan SOP sewaktu mana pandemik COVID yang diuruskan oleh institusi agama yang wujud dalam negara kita Malaysia, terutamanya ataupun lebih khususnya kita tumpukan di negeri Kedah. Dan bersama-sama saya untuk melaksanakan atau menyediakan kertas kerja ini ialah saya sendiri, Muhammad Khadafi, Haji Rafi'i, dan bersama sahabat saya, dua orang, iaitu Puan Norazita Marina dan juga Puan Syarina Abdullah. Saya teruskan dengan pembentangan kita pada hari ini, iaitu di bawah tajuk pengurusan institusi masjid di negeri Kedah ketika pandemik COVID. Jadi kita sedia maklum, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bahawa pandemik COVID ni yang melanda dunia dan juga tidak terlepas pada negara kita Malaysia lah, yang telah memberikan suatu keadaan yang merubah suasana kehidupan masyarakat dunia. Dan apabila mana pandemik COVID ini menjadikan dan menyebabkan masyarakat dunia menghadapi satu norma baru dalam perjalanan hidup seharian. Jadi semua pihak sebenarnya dalam menguruskan negara, menguruskan apa-apa juga organisasi atau institusi, masing-masing telah memainkan peranan untuk membangunkan satu ketetapan ataupun kita sebutkan satu piawaian atau SOP yang berkaitan dengan tadbir urus institusi masing-masing tersebut mengikut norma baru. Tidak terlepas sebenarnya perkara tersebut dalam menguruskan institusi agama, ataupun lebih kita nyatakan institusi masjid itu sendiri sebagai satu tempat dalam membawa peralihan kepada pengibadatan umat Islam di negeri Kedah secara khususnya. Dan pastinya pengurusan dan penetapan standard operation prosedur ataupun SOP itu yang berkaitan dengan agama ini diuruskan ia oleh Majlis Agama Islam Negeri Kedah atau singkatannya MAIK, MAIK, yang mana dia memainkan peranan sebagai pembuat dasar kepada ketetapan SOP yang wujud di negeri Kedah dalam hal ibadat di masjid terutamanya. Jadi kertas kerja yang akan saya nyatakan ini, yang saya bentangkan ini akan menumpukan kepada satu peralihan norma baru dalam pengurusan pengibadatan institusi masjid itu sendiri ataupun kepada masyarakat Islam dalam melaksanakan ibadat mereka seharian. Jadi permasalahan dan isu yang timbul sebenarnya yang kita cuba untuk highlightkan adalah isu yang berkaitan tentang ibadah. Itu ibadah yang akan kita keluarkan dalam yang kita nyatakan dalam kertas kerja ini. Yang mana isu ibadah ni pastinya akan melihat kepada dasar ataupun asas yang dibawa daripada MAIK lah, Majlis Agama Islam Negeri Kedah, yang berperanan menguruskan hal ibadat umat Islam ketika pandemik. Jadi objektif kepada kertas kerja ini adalah nak mengenal
ataupun nak mengenal pasti peranan yang dilaksanakan oleh MAIC sebagai pembuat dasar ketiga pandemik COVID. Apa yang dilakukan oleh pihak Majlis Agama Islam Kedah ini sepanjang membuat pengurusan, membuat dasar dan juga pengelolaan kepada isu-isu yang berlaku melalui SOP yang telah ditetapkan. Jadi sebelum itu kita juga nak melihat sedikit apa yang dikatakan dalam institusi atau pengurusan institusi Islam ini. Seperti mana kita maklum, pengurusan Islam itu sendiri adalah bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi pengurusan yang dilakukan itu tidak adalah pengurusan yang mesti sejajar dengan kehendak Al-Quran dan Sunnah. Jadi pengurusan Islam inilah yang akan diserapkan dalam pengurusan institusi Islam. Yang mana dalam pengurusan institusi Islam membawa tujuan untuk mengurus tadbir perkara yang berkaitan dengan keperluan umat Islam. Yang mana ia berkait rapat dengan urusan-urusan ibadah umat Islam, sama ada ibadah secara khusus dengan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun ibadah-ibadah umum yang hanya ataupun yang membabitkan hubungan sesama manusia dan sesama makhluk. Jadi di antara institusi-institusi Islam yang wujud di negeri Kedah ni antaranya adalah MAIC sendiri, iaitu Majlis Agama Islam Kedah. Kemudian dia ada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kedah. Di Kedah juga ada Lembaga Zakat Negeri Kedah. Di Kedah juga ada Jabatan Mufti dan lain-lain lagi lah institusi yang berkait rapat dengan pengurusan institusi Islam ini yang membabitkan tentang hal ehwal ibadat umat Islam. Bila kita fokuskan untuk pembentangan ini, kita hanya memfokuskan kepada satu saja jabatan ataupun institusi yang menguruskan masjid-masjid sebagai tempat ibadat khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini dan juga sebagai tempat perhubungan umat Islam, maka yang menjadi tunjang kepada pengurusan masjid-masjid ini adalah Majlis Agama Islam Negeri Kedah ataupun lebih disebut dengan singkatan MAIC. MAIC ini tuan-tuan dan puan sekalian adalah satu majlis ataupun satu institusi agama yang mana sudah pun ditubuhkan hampir lama dahulu. Kalau dahulunya dia berada ataupun sebelum penjajahan dia berada di bawah naungan sultan. Namun setelah mana peredaran itu berlaku, maka dia telah pun berada pada posisi yang lebih baik, pembinaannya lebih tersusun. Hinggalah pada tahun 1963 telah termaktub bagi hal-hal ehwal agama Islam dan ibadah atau istiadat Melayu ni berada di bawah satu Majlis Agama Islam dan Istiadat Melayu. Ini ditubuhkan pada tahun 1963 dengan bentuk yang lebih ataupun satu pengurusan yang lebih baik. Hinggalah perkara itu berlaku hingga sampai tahun 2008. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu itu ditukar kepada namanya yang lebih ringkas yang memenuhi kepada kehendak pelaksanaan pengurusan pada ketika itu dan hingga kini, iaitu dinamakan dengan Majlis Agama Islam Kedah. Itu berlaku pada tahun 2008. Jadi Majlis Agama Islam Negeri Kedah ini mempunyai beberapa peranan lah. Di antaranya yang pertama, membantu dan menasihati ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Negeri Kedah dalam urusan agama. Itu yang pertama. Yang keduanya, mengembangkan kemajuan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat Islam yang selari dengan hukum syarak. Dan yang ketiganya, membuat ataupun pembuat dasar berkaitan agama Islam dan mengawal selia apa yang telah dinyatakan. Jadi ini di antara tugas ataupun kebertanggungjawaban di bawah Majlis Agama Islam Negeri Kedah. Metodologi dalam kajian ataupun dalam kertas kerja yang kami lakukan ini, hasil daripada kajian yang dilakukan, iaitu kita gunakan kaedah
kualitatif, yang mana kaedah kualitatif ini kita menggunakan pendekatan temu bual untuk tujuan mendapatkan maklumat daripada responden tentang peranan Majlis Agama Islam Kedah dalam menanggani permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Islam, dan juga golongan-golongan yang memerlukan ini daripada sudut pengibadatannya. Jadi kita telah menemubual seorang pegawai yang tertinggi dari sudut pentadbiran pengurusan kepada masjid, iaitu seorang pegawai MAIK, yang kita dapatkan banyak data daripada beliau dalam temubual tersebut. Yang mana soalan atau set soalan kualitatif ini adalah berbentuk soalan semi berstruktur dengan open-ended yang menjawab objektif kajian kita, iaitu yang kita nak melihat peranan yang dimainkan oleh MAIK sebagai pembuat dasar. Data dan maklumat yang diperolehi akan ditranskrip dan kemudian akan dianalisis oleh penyelidik. Ini yang kita lakukan dalam metod untuk menghasilkan kajian ini dan mendapat dapatan, dan kita nyatakan dalam kertas kerja ini. Hasil dapatan daripada kajian kita ini iaitu MAIK telah memainkan 4 peranan penting ketika pandemik COVID-19. Pertamanya, penyelarasan dan penyeliaan terhadap SOP COVID-19. Keduanya, perbincangan dengan MKN, Majlis Keselamatan Negara, dan juga pihak-pihak berautoriti. Yang ketiganya, bertanggungjawab melaksanakan arahan dari kerajaan negeri. Dan yang keempatnya, menyelaraskan dan menghebahkan maklumat kepada pihak jabatan hal ehwal Islam Negeri Kedah dalam melaksanakan dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh MAIK. Daripada 4 peranan yang dimainkan ini, hasil daripada temubual yang kita perolehi, pertamanya tadi saya ungkapkan sekali lagi, iaitu penyelarasan dan penyeliaan terhadap SOP COVID-19. Artinya, penyelarasan peraturan dan SOP yang diwartakan oleh MKN dan KKM yang telah dibincangkan tersebut akan diselaraskan bersesuaian dengan institusi masjid di negeri Kedah. Jadi pihak MAIK akan melakukan perbincangan, dan kemudian hasil pada perbincangan tersebut, ketetapan-ketetapan yang telah ada akan diselaraskan, kemudian melihat kepada kesesuaian dengan apa yang ada dalam pengurusan masjid dan peribadatan umat Islam di negeri Kedah. Jadi penyeliaan peraturan dan SOP itu dihebahkan kepada pelaksana dasar, iaitu Jabatan Hal Ehwal Agama Islam, sesudah mana dasar-dasar itu sudah ditetapkan dan sudah ada kesesuaian. Ini peranan pertama. Peranan kedua ialah perbincangan dengan pihak MKN dan juga pihak-pihak berautoriti yang lain, umpamanya KKM, umpamanya juga daripada pihak berautoriti di negeri seperti Jabatan Mufti, pihak berkuasa, polis, pihak kesihatan, pihak pentadbiran, majlis daerah dan sebagainya. Ini di antara pihak-pihak yang berautoriti di dalam negeri. Jadi daripada peranan perbincangan dengan pihak MKN ini, maka setiap dasar yang diputuskan oleh MAIK akan bersandar kepada perbincangan dengan pihak MKN dan juga pihak-pihak berautoriti. Ini bermaksud MAIK tidak, atau Majlis Agama Islam Negeri Kedah ini bukanlah membuat sesuatu dasar itu mengikut apa yang ada dalam pemikiran mereka sahaja, tetapi ia adalah diputuskan secara bersama dengan pihak persekutuan supaya mana ada keselarian dan kesejajaran yang hampir sama, cuma mungkin ada sedikit perbezaan itu hanya pada keadaan dan kedudukan di masjid-masjid yang ada dalam pendaerahan-pendaerahan di negeri Kedah ini, melihat pada suasana. Jadi inilah yang akan dilakukan oleh pihak MAIK. Umpamanya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berkemungkinan contoh ada masjid yang ditutup seketika kerana berlakunya pelebaran wabak.
Ini ketetapan, maknanya bila berlakunya pelebaran wabak, dasar yang digunakan pakai oleh MAIC yang akan dilaksanakan oleh Jabatan Agama Islam itu, bahawasanya masjid itu akan ditutup seketika dan dilakukan pembersihan dan sebagainya. Dan mungkin juga pada suatu keadaan yang lain, ada masjid yang tidak ditutup. Dia tidak ditutup, dia melihat kepada suasana walaupun ada berlaku wabak tersebut. Mungkin wabak tersebut bukan menular di masjid, tapi menular di kedudukan yang lain, seperti kenduri dan sebagainya. Jadi ini akan dilihat sedikit perbezaan-perbezaan yang ada mengikut kawasan-kawasan dan pendaerahan yang diputuskan oleh pihak MAIC itu sendiri. Ini walaupun telah mendapat perbincangan secara tuntas dengan pihak MKN dan juga pihak-pihak yang berautoriti. Yang ketiganya, MAIC juga berperanan dalam membawa tanggungjawab melaksanakan arahan daripada kerajaan negeri. Artinya MAIC ini melaksanakan arahan dan perintah kerajaan negeri yang diwakili oleh Menteri Besar dan Pejabat Mufti serta Majlis Fatwa Negeri Kedah dalam menggubal dasar yang berkaitan dengan SOP COVID-19. Artinya, pihak MAIC ini boleh dikatakan membuat dasar yang mana dasar-dasar itu adalah dasar yang sudah pun diperincikan secara jelas melalui prosedur-prosedur dan juga melalui badan-badan yang berautoriti jelas di dalam negeri Kedah itu sendiri. Antaranya dalam membabitkan masalah hukum, maka setelah mendapat perkenan ataupun persetujuan daripada Jabatan Mufti Negeri Kedah dan juga ahli-ahli fatwa. Itu contoh. Maknanya setelah mendapat satu keadaan, maka hukum itu perlu dilihat. Adakah bersesuaian, adakah dibenarkan, dibolehkan. Setelah mana telah mendapat persetujuan tersebut dan juga ketetapan yang jelas tersebut, barulah dasar itu dilaksanakan. Dan ini dia katakan sebagai satu tanggungjawab daripada pihak MAIC ataupun tanggungjawab yang dimainkan oleh pihak Majlis Agama Islam Kedah dalam membuat dasar tersebut. Jadi mereka menggunakan peranan yang begitu jelas. Dan bukanlah dengan sewenang-wenangnya pihak MAIC ini membuat sesuka hati apa yang ingin dilakukan, tetapi ianya datang juga daripada pelaksanaan itu adalah atas arahan-arahan yang menepati setelah perbincangan berlaku dengan pihak-pihak yang berautoriti ini. Yang keempatnya, tuan-tuan dan puan sekalian, iaitu peranan yang dimainkan juga oleh MAIC ialah menyelaraskan dan menghebahkan maklumat kepada pihak Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kedah, iaitu segala dasar-dasar yang ada yang telah pun diputuskan dengan jelas setelah diperbincangkan secara jelasnya, maka akan dihebahkan sebagai maklumat yang berkaitan dengan dasar yang digubalkan tersebut oleh MAIC. Maklumat tersebut ataupun hebahan tersebut ataupun perkeliling tersebut ataupun dasar tersebut akan diserahkan kepada pihak pengurusan, iaitu Jabatan Hal Ehwal Agama Islam. Yang mana Hal Ehwal Agama Islam inilah yang akan menjadi pelaksana kepada dasar-dasar yang telah diputuskan oleh Majlis Agama Islam Negeri Kedah, mengikut apa yang telah diputuskan secara perbincangan yang halus. Jadi setelah mana diberikan kepada pihak Jabatan Hal Ehwal Agama Islam ini, maka ia tidak melepaskan begitu saja, tetapi pihak Majlis Agama Islam Negeri Kedah ini juga akan mengawal selia segala dasar-dasar ini agar mana dia dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Inilah di antara empat perkara yang menjadi peranan besar yang dimainkan oleh Majlis Agama Islam Negeri Kedah ketika mana melakukan dasar SOP ibadat terutamanya kepada masjid-masjid di negeri Kedah. Jadi, tuan-tuan dan puan sekalian, secara perbincangannya, MAIC ini telah memainkan peranannya menggubal, menyelaras, menyelia dan memastikan semua pengurusan masjid dan institusi keagamaan itu mengikut SOP yang ditetapkan berdasarkan norma baharu oleh pihak MKN
dan juga pihak-pihak yang berautoriti. Jadi setakat itu saja pembentangan kertas kerja saya di bawah